2000. Oh, dia pergi ya? Tapi sejuk kejap je. Ayo pun kejap je. Ke? Tapi yang panas. Kejap air lagi. Masa pergi tak apa kita tak nampak. Kalau nak turun. Bujak lagi lah potong malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disahut oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bin Syarahbil Al-Kalbi. Hamba yang dibebaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipanggil Zaid bin Muhammad. Ini kerana apabila baginda membeli kau tengok bawah tu 51 Kitab Sirah Al-Halabiyah jilid 1 halaman 7 dan halaman 271 menyebut bahawa Khadijah memberikan Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli Zaid untuk Khadijah, tetapi Khadijah memberikannya kepada baginda. Zaid ni kena beli. Zaid ni dikena beli. Maknanya dia boleh dijual orang ni. Zaman itu memang zaman jahiliah itu memang berlaku jual beli manusia. Hamba ini berlaku dengan sebab pertama perang lah. Bila berlaku perang akan ada tawanan. Di tawanan perang ni akan dibawa oleh tentera yang menawan. Dan tentera itu akan jual tawanan ni di pasar sebagai hamba. Macam kita tengok cerita Piramli tu lah. Cerita Piramli tu. Memang benda itu memang berlaku dalam sejarah manusia. Tapi Islam telah menghapuskan secara berperingkat antara yang tadi sebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Tak cakap gaya Quran. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Orang-orang yang menzihar isterinya, kemudian dia nak kembali balik, nak tarik balik zihar tu, dia kena membebaskan, memerdekakan seorang hamba sebelum
dia dapat bersama balik dengan isteri. Jadi memerdekakan hamba antara kifarah ataupun ketetapan yang telah ditetapkan oleh Islam dalam satu kesalahan dalam rumah tangga namanya zihar. Zihar ni menyamakan isteri dengan mahram. Pada masa itu menyamakan isteri dengan ibu dia. Dia kata belakang kamu ni macam belakang mak aku. Lalu menyamakan isteri dengan mahram hukum dia haram. Jadi bukan boleh taubat macam itu ya. Thumma ya'uduna lima qalu, maksud dia nak kembali, dia nak tarik balik. Biasa Arab cakap macam itu macam dia tak nak dah dekat isteri dia. Dia banyak dalam hukum nikah kahwin ni, antaranya ilak pun sama. Ilak ni bersumpah tak nak tidur dengan isteri. Tidur maksudnya tak nak bersama dengan isteri. Tidak mahu bersama dengan isteri, dia bersumpah. Jadi itu pun ada denda-denda yang tertentu. Itu kena ngaji lagi kita fiqh. Cuma kita sebut tentang zihar. Jadi hukuman zihar adalah memerdekakan hamba. So pun juga hukum seorang suami mendatangi suaminya pada siang Ramadan, dia kena memerdekakan hamba peringkat awal. Dan dalam hadis-hadis lain Rasulullah banyak kelebihan-kelebihan memerdekakan hamba. Jadi orang ni dibeli. Tugas hamba ni adalah khidmat, khadam. Khadam mesti memberi khidmat kepada tuannya. Apa yang disuruh. Cuma dalam Islam Rasulullah memberi ketetapan. Hamba ini hendaklah diberi makan makanan yang layak dimakan oleh manusia. Sebab dia orang. Hendaklah diberi pakaian yang sesuai untuk manusia. Maksud sesuai ni antara lain adalah pakaian musim sejuk, benda baju tebal lah. Musim panas, cara musim panas. Tempat tidur yang selayak didiami oleh manusia. Bukan tidur dekat kaki lima ke, tidur dekat bawah rumah tangga ke, bukan. Tapi rumah tu sesuai lah untuk dia tidur, ada katil, ada tilam. Sebab dia manusia. Kemudian apa lagi tak salah tentang hamba ni, dia walaupun dia khadam, dia boleh suruh dia minta khidmat kepada tuan, namanya tuan. Bila dia khadam, dia tak boleh memiliki harta. Setiap harta yang dia punya adalah harta tuan dia. Tuan dia berkuasa atas diri dia. Sebab itu namanya dia kena merdeka. Bila dia merdeka, dia bebas menguruskan diri dia sendiri. Walaupun dia tu khadam kita, kita tak boleh suruh benda yang dia tak mampu buat. Kalau badan dia kurus, kita tak boleh minta dia ngangkut badan beban yang berat-berat. Kena tengok juga sebab dia tu manusia. Jadi dalam bab ini, dalam kitab ni sebut Rasulullah membelinya. Tapi masyhur riwayat menyebut Siti Khadijah yang membelinya. Kemudian Siti Khadijah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW. Boleh hadiah, boleh jual. Kalau hadiah, masih status hamba. Tapi kemudian Rasulullah memerdekakannya dan menjaga dia seumpama macam menjadikan dia sebagai anak angkat. Kalau kita panjang ke depan sikit, satu masa Rasulullah telah meminang sepupunya Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin Harithah ni. Pada mulanya Zainab tak nak. Bukan saja Zainab tak nak, Zainab ni sepupu Nabi, cantik. Keluarga Zainab pun tak nak. Keluarga Siti Zainab tak cantik, kita panggil Zainab. Sebab dia Ummahatul Mukminin. Keluarga Siti Zainab pun tak nak. Sebab apa? Sebab tidak sekufu. Sebab Zaid ni dia panggil bekas hamba. Adapun Zainab ni bukan sekadar orang merdeka, bahkan dia adalah keturunan bangsawan. Sebab sekufu ni memang Islam amat menitik beratkan benda ni. Bukan kita nak bincang pasal darjat tak darjat. Dia akan menyebabkan perkahwinan tu dia tidak harmoni. Kalau kita kalau orang contoh kita orang lelaki pilih isteri dia, isterinya mandi dalam bilik ayuh panas ayuh sejuk ada. Suai tangan keluar ayuh, tak payah pulas-pulas lah. Kaya lah. Kita nimbil telagi. Berapa lama dia larat tidur rumah tu je. Berapa lama dia larat. Tu ayuh telagi bukan hangat. Kena telagi tanah tu toyok kau untuk mandi pagi. Jadi benda tu tak sekufu. Tapi kalau dia boleh, tak ada masalah.
Cuma benda tu kena dibagi tahu. Kalau dia sanggup tu takut tak sanggup lah. Ini benda ini namanya itu dari segi keturunan, dari segi apa, darjat harta, darjat keturunan. Kita orang apa? Orang apa dia panggil ni, orang biasa-biasa ni dengan orang yang ada keturunan ada darjat keturunan raja ke apa contoh, masalah. Nak santap tak tersantap kita. Sebab kita tak sama. Sebab itu sekufu tu sangat penting. Jadi benda ni berlaku dalam sejarah Islam. Akhirnya Zainab berkahwin dengan Zaid, rumah tangga tak bahagia lah bahasa kita. Tapi ini semua rencana Allah, ketetapan Allah. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad Zaid, memerintah Rasulullah untuk bagi tahu, suruh Zaid ceraikan Zainab. Lepas Zaid ceraikan Zainab, Rasulullah nikah dengan Zainab. Sebenarnya satu itu dia ada kalau kita ngaji dalam bab syariat dipanggil tarikh tasyri', sejarah pensyariatan. Mensyariatkan apa? Mensyariatkan menantu angkat ini bukan mahram. Zaid tu anak angkat Nabi. Mula Nabi binkan dengan Muhammad, Allah kata tak boleh. Jadi binkan balik dengan Harithah. Ada kata bukan Nabi yang binkan, orang yang gelar, Allah Ta'ala alam. Kemudian bila Zaid anak angkat Nabi, Zaid berkahwin dengan Zainab. Zainab yang asalnya sepupu Nabi, dia jadi menantu Nabi, menantu angkat. Jadi menantu angkat, bila Nabi kahwin dengan menantu angkat, telah membatalkan amalan jahiliah yang mengharamkan berkahwin dengan menantu angkat. Walaupun benda itu memang satu, kita panggil ni isu yang besar ya, menggemparkan dunia Arab pada masa itu. Satu, Nabi Zaid menceraikan Zainab. Allah suruh Zaid ceraikan Zainab. Bila Nabi berkahwin dengan Zainab, berwalikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berkahwin dengan menantu angkat ini, membatalkan amalan jahiliah. Ini yang berlaku dalam sejarah Islam. Kita hari ini insya-Allah kita akan sampai bab. Cuma di situ orientalis mengambil kesempatan. Kalau bab ni saya akan sebut orientalis. Orientalis ni adalah sarjana barat. Sarjana ni faham nama sarjana, pakar-pakar ilmiah barat, ahli-ahli ilmu yang mengkaji Islam. Tujuan dia adalah untuk iktisam musuh. Nak cari point, nak cari perkara yang boleh memburukkan Islam. Dia nak tuduh Nabi ni kuat syahwat. Sebab antara benda tuduhan, dia menuduh Nabi paksa anak angkat dia ceraikan isteri sebab tengok Zainab tu nafsu Nabi, orang panggil nafsu melonjak-lonjak ke ikut lah. Jadi kita jawab dengan mudah je, sambil ketawa kalau kita nak jawab. Dia ketawa tu kita macam menyindir dia. Zainab ni sepupu Nabi. Dia punya cerita dia, satu hari Nabi bertandang rumah Zaid. Zaid ni anak angkat Nabi. Jadi tengah-tengah nak jamu minum lah bahasa kita ibarat tu. Zainab mendatang, angin tiup, selok purdah Zainab. Nabi ternampak wajah Zainab yang cantik, terus jatuh hati. Itu ayat dia. Tapi kalau kita tahu cerita, Zainab ni sepupu Nabi. Sepupu macam mana? Kita kenal sepupu kita tu. Masa kecil-kecil kita main sama-sama. Kalau yang jantan dengan perempuan, kadang jantan tumpah main anak patung dengan sepupu dia. Sekali-sekali jumpa, biasa sepupu. Dia dekat, kita rumah tok sama. Jadi Nabi dengan Zainab ni sepupu. Dan ketika Zaid kahwin dengan Zainab, Nabi yang pinang. Kalau Nabi nak Zainab tu ceritanya, kalau Nabi nak awal-awal lagi Nabi pinang. Dan muka Zainab tu memang Nabi dah kenal dah. Tak payah tiup dia angin. Ni kita tolak sambil-sambil ketawa ya. Cuma syariat itu adalah untuk membatalkan, ataupun peristiwa itu untuk membatalkan amalan jahiliah, mengharamkan berkahwin dengan menantu angkat. Ini sikit cerita tentang Zaid bin Harithah. Dulu kita sebut orang pertama Khadijah, kemudian Ali kita dah sebut dulu. Yang ketiga ni kita sebut ni kepada Zaid bin Harithah.
Baginda membelinya. Baginda memerdekakannya. Merdeka maksudnya Zaid daripada hamba jadi orang biasa. Tapi dia masih bekas hamba. Macam Bilal. Bilal dimerdeka oleh Abu Bakar. Ramai lagi lah. Geng sahabat-sahabat Nabi dari asal daripada keturunan hamba. Hukum hamba ni kalau dalam kitab fiqh memang kompleks lah kalau kita ngaji, sebab benda tak ada depan mata kita. Dia punya aurat lain, dia punya aurat dalam sembahyang lah, dia punya pusaka pun lain. Banyak hukum-hukum tak sama dengan kita. Baginda memerdekakannya dan menjadikannya sebagai anak angkat. Anak angkat ketika itu dikira sebagai anak sendiri yang boleh mewarisi dan diwarisi. Zaman jahiliah. Islam datang, Islam tak boleh. Jadi boleh mewarisi dan boleh diwarisi. Maknanya Zaid boleh mewarisi harta Rasulullah, Rasulullah boleh mewakili harta Zaid kalau ikut ajaran jahiliah. Ni kalau orang potong cakap ni lain, dia kerat. Saya kata Rasulullah boleh pusaka harta Zaid. Dan nak sebut bapa angkat boleh mewarisi harta anak angkat boleh mewarisi harta ayah angkat. Sebelum masa jahiliah. Datang Islam, Islam membatalkan, tak boleh. Harta anak angkat tak boleh. Jadi bab siapa yang layak dipanggil ashabul miras itu ataupun orang yang berhak menerima pusaka itu ada disebut dalam Quran. Saya ada kawan lah pakar dalam bab faraid ni, tapi tak boleh panggil dah dia kuliah sebab dia dah jadi wakil rakyat. Tak dulu boleh, memang pakar dia mengaji Syria dan antara murid terbaik di kalangan guru dia. Sama taraf dengan Arab. Arab ada 2-3 orang bawah dia ataupun dia nombor satu tak salah saya zaman dia tu. Dalam bab faraid ni, faraid ni ilmu antara yang terawal diangkat Allah Ta'ala ke langit. Dia cakap nak selesaikan masalah, kalau nak sebut berapa panggu tu, itu agak mudah. Affair macam affair sipil lah. Tapi nak selesaikan masalah, dia ada perlu kepakaran. Antara yang pakar dia di Perak ni, dia orang Kampung Gajah pun. Selat Pula tu. Jadi tak ada rezeki lah kita tu. Habis. Baik. Anak angkat apa itu? Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikahwinkan dengan Zaid bin Harithah, juga menyahut seruan dakwah yang disampaikan oleh baginda. Ummu Aiman ni pengasuh Nabi. Kalau kita ingat cerita Nabi sebelum daripada ini, ketika Nabi balik daripada Madinah menziarahi makam ataupun kubur ayahandanya di Madinah bersama dengan ibunya, menziarahi makam ayahandanya Abdullah bersama dengan bondanya Aminah, dan turut ditemani oleh Ummu Aiman. Allah uji Nabi ini dalam perjalanan balik, maknya, ibunya meninggal dunia dalam perjalanan, belum sampai rumah lagi. Dalam keadaan sedih tu, Ummu Aiman lah yang membawa Nabi balik dan jadi pengasuh Nabi. Ummu Aiman ni akhirnya berkahwin dengan Zaid bin Harithah selepas daripada Zaid bercerai dengan Zainab, Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman juga menerima ajaran Islam dibawa oleh Rasulullah. Semua ni dalam rumah Rasulullah. Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Zaid dan Ummu Aiman, semua ni dalam rumah Rasulullah. Jadi dikira kaum keluarga lah yang menerima Islam. Memang itulah selayaknya, sebab mereka orang yang paling dekat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum keluarga kamu yang terdekat. Macam Nabi Ibrahim pernah juga disindir oleh orang-orang kaumnya sebab ayahnya sendiri tidak mau ikut ajaran dia. Tapi Nabi Ibrahim telah pun mengajak ayahandanya untuk bersama-sama dengan Islam, ajaran syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini dia 4 atau 3 orang. Setengah kitab tak masuk ke Ummu Aiman peringkat awal ni. Tapi dalam kitab ni menyebut, kita baca kitab ni. Itu semua orang dalam rumah ataupun ahli keluarga Rasulullah.
Maknanya dalam rumah Rasulullah, Abu Lahab, Abu Talib dia jauh lagi, jauh keluar sikit. Dalam rumpun yang sama, tempat yang sama, dalam lembah yang sama, kalau Arab dia panggil lorong yang sama lah. Taman yang sama kalau ikut kita nak sebut. Orang yang pertama yang bukan daripada kalangan kaum keluarga baginda yang menyahut seruan dakwah ialah Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abi Quhafah tu ataupun Abu Quhafah tu adalah ayah Sayyidina Abu Bakar. Bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah At-Taimi Al-Quraishi. Beliau adalah teman rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda diutuskan sebagai nabi. Beliau mengetahui akhlak mulia yang menjadi sifat baginda. Sepanjang persahabatan yang dijalinkan, beliau tidak pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbohong. Pada kali pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan risalah yang dibawanya, beliau segera membenarkannya. Beliau berkata, demi ayahmu dan ibuku, demi ini sumpahlah, kamu adalah orang yang berkata benar. Aku menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kamu adalah Rasulullah. Dan kamu adalah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, dia baik dengan Nabi. Dan dia macam ada terlintas dari hati dia, yang dia nak mengharapkan yang sahabat baik dia ni akan menjadi Nabi. Tapi cerita Nabi ni bukan cerita yang popular di Mekah. Sebab Mekah tak tahu menahu tentang Nabi ni. Yang biasa bercakap tentang Nabi-Nabi yang pandai reti cakap pasal Nabi ni adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang ada di Madinah pada masa itu. Iaitu ada 3 golongan, Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Bani Qainuqa ni menguasai ekonomi. Sama macam sekarang lah. Ekonomi dikuasai oleh golongan Yahudi. Bukan apa 16 juta ke orang Yahudi. 18 juta orang Yahudi seluruh dunia ni. Banyak keturunan Yahudi yang ada dalam kerajaan pemimpin utama di kebanyakan negara barat, keturunan. Macam contoh pengasas komunis Karl Marx. Dia dikatakan Yahudi berbangsa Jerman, berwarga negara Jerman. Dia Yahudi dia. Karl Marx yang mengasaskan ideologi komunisme. Ideologi yang menolak kewujudan Tuhan, yang menetapkan harta semua ni kita kena kongsi. Dia ada fahaman sosialis dekat situ. Tidak boleh memiliki harta persendirian yang banyak. Semua kena kongsi. Semua dipanggil harta kerajaan, harta bersama. Tapi bila praktikal yang kita tengok, baik Vladimir Lenin diceritakan orang, tapi saya tak tahu cerita, tapi Joseph Stalin, Mao Zedong di China, kita tengok sangat kaya. Kalau paling dekat kita boleh tengok Kim Jong-un ke apa, Kim ni lah, Kim yang pemimpin Korea Utara tu, dia sangat kaya. Tapi rakyat ni kalau kita tengok baca dalam kita panggil keadaan rakyat dia sangat miskin. Sedangkan dalam ideologi komunis tak ada yang kaya, tak ada yang miskin, semua mesti sama. Tapi ideologi itu tak boleh nak dipraktikalkan, tak boleh nak diamalkan dalam kehidupan sebenar. Islam tak. Islam membenarkan kita memiliki harta. Boleh, tak ada masalah. Bila kita ada harta lebih, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Nafkah dua, satu nafkah wajib. Nafkah apa? Nafkah wajib ni maksud dia zakat lah. Zakat yang wajib. Satu lagi nafkah infak lah. Sebut nafkah kan kita ni. Infak yang wajib, satu lagi infak yang sunat. Derma yang wajib, derma yang sunat. Derma wajib namanya zakat. Islam, sahabat-sahabat Nabi pun banyak yang kaya-kaya. Jadi tak salah lah kita nak kaya. Yang masalahnya jangan sombong. Jangan sombong. Dan jangan lupa untuk bayar zakat. Dan kena ada perasaan sifat kemanusiaan dan persaudaraan Islam. Kena kita lebih lagi daripada zakat, iaitu kita pergi kepada sedekah-sedekah sunat.
Jadi itu Sayyidina Abu Bakar, dia memang dia macam rasalah kawan dia ni, dia merasakan kawan dia ni nak jadi orang yang terkenal sebab hebat, dan dia hebat ni bukan hebat apa, hebat dari segi budi pekerti. Tak ada orang sebaik Nabi pada masa itu. Maka kalau kita baca dulu, kalau tak salah saya pernah sebut sini, orang yang digelar Al-Amin Rasulullah ni, tak adalah orang serupa Nabi dalam sejarah manusia Mekah pada masa itu. Yang memang serupa Nabi, yang memang baiknya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa, yang tak ada orang serupa itu dalam sejarah orang Mekah. Abu Bakar adalah seorang yang disegani di kalangan Quraisy. Abu Bakar ni orang bangsawan. Beliau seorang yang kaya dan berakhlak mulia. Kaya, orang hormatlah, sebab kekayaan dia memang sampai sekarang pun orang sangat segan dengan orang kaya. Tapi lebih lagi pada Sayyidina Abu Bakar ni, dia berakhlak mulia. Akhlak mulia ni semua sekali akhlak mulia. Bukan baik hati je. Semua sekali pemurah dan sebagainya, macam-macam ada pada Sayyidina Abu Bakar. Jadi dengan sebab dua faktor ni, khususnya akhlak mulia tadi, telah menyebabkan dia sangat disegani di kalangan masyarakat. Orang sangat hormat, orang sangat segan dengan Abu Bakar. Beliau adalah orang yang paling menjaga kesucian diri, tak menyembah berhala. Tak menyembah berhala ni ada di kalangan orang Mekah. Dia menyembah, dipanggil ajaran Nabi Ibrahim, agama Hanif. Maksud ini, tapi orang tak peduli masa itu. Sebab golongan ini, dia tidak berhujah, nak menyebut tentang kesesatan ataupun kesalahan, kesilapan dalam sembahan orang Arab, atau bahasanya tidak berdakwah mengajak manusia kepada ajaran Hanif tu. Nak ajak pun tak tahu nak ajak. Tapi tak pernah sembah berhala, tak pernah berjudi, tak pernah buat maksiat lah bahasa mudah. Dia dipanggil dalam kategori adil, tidak pernah melakukan maksiat, dosa besar kalau kita sekarang ni, dan tidak mengekalkan dosa kecil. Bukan sekadar menjaga kesucian diri, dia juga dermawan. Dermawan, suka buat kebajikan. Dermawan ni mesti derma banyak lah, baru nak dia dermawan, ataupun kerap sangat menderma. Tak tahulah dermawan di Malaysia ni macam mana, tapi derma lah. Sama ada dia derma dengan banyak ataupun dia derma dengan kerap. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni banyak dan kerap. Selalulah. Kalau sekali bagi je, tak boleh panggil dermawan lah, walaupun banyak. Sekali dia kena, sebab dia sifat menderma. Disayangi oleh kaumnya dan mudah bergaul. Tak ada susah bercakap, mudah, mesra rakyat lah. Mesra rakyat, mesra dengan orang ramai. Dengan siapa-siapa saja mudah bercakap dengan Sayyidina Abu Bakar. Tak ada protokol-protokol tertentu. Oleh itu, kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seperti seorang menteri di zaman Nabi di Madinah. Baginda sentiasa berbincang dengan beliau di dalam semua urusan yang dilakukan. Baginda bersabda mengenai Abu Bakar, semua orang yang aku seru kepada Islam, aku mendapatinya berada dalam keraguan melainkan Abu Bakar. Banyak-banyak orang, kecuali isteri Nabi apa semua tadilah, yang Nabi ajak kepada Islam, dia lambat untuk macam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni terus je. Dan Nabi ajak, memang aku menanti-nantikan saat macam ini. Menanti-nantikan yang kamu akan diangkat menjadi Rasul dan aku akan ikut kamu. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam peperangan Badar nanti kita akan baca macam mana Rasulullah mengambil pandangan Abu Bakar dalam isu berkaitan dengan tawanan. Dan juga mengambil juga pandangan Sayyidina Umar dalam isu tawanan yang sama. Dakwah ketika itu dilakukan secara rahsia. Tajuk kita pun dakwah secara rahsia. Ditulis itu sir itu rahsia. Rahsia ni orang tak tahu. Orang tak tahu kemunculan Islam, tapi dia dapat hidu itu ada. Dakwah ketika itu dilakukan secara rahsia kerana bimbang berlaku kejutan di kalangan orang-orang Arab sehingga menjadikan mereka sukar untuk menerima. Jadi dakwah ni bila kita kaji dalam dakwah Nabi di fasa Mekah ni,
Nabi tidak drastik ataupun isti'jal, gopoh dan terburu-buru dalam menyampaikan Islam. Nabi ambil masa. Nabi beri masa kepada orang Arab. Orang yang memang diyakini bersedia untuk menerima sahaja yang disampaikan Islam. Ada orang yang teragak-agak dibiarkan dulu untuk memerhatikan. Sebab benda yang Nabi bawa ni benda yang sangat-sangat jauh dengan prinsip pegangan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat Mekah. Orang Mekah pada masa itu, keyakinan dia Tuhan ini banyak. Sebab itu dia dipanggil dengan musyrikin. Musyrikin ini perkataan syarikat. Saya pun tak pandai ekonomi. Syarikat ni maksudnya ada perkongsian dalam menguruskan sesebuah badan ataupun perniagaan itu. Itu namanya ada 2-3 orang. Jadi bagi orang Mekah, Tuhan tu banyak, tak boleh satu. Sebab boleh jadi dianggap dunia ni besar dan sebagainya. Lalu dia telah membuat patung-patung berhala yang kita sebut dulu. 3 yang besar di Mekah, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah. Dan dia sembelih korban bernazar dengan nama berhala. Bahkan dalam lafaz talbiyah dia sebut labbaik Allah. Tapi bila sebut dia sambut dia letak lekat talbiyah. La syarika lak illa syarika. Tak ada syirik pada Allah tapi melainkan syirik yang tertentu 3 saja. Allah ni tak ada rakan kongsi, tak ada berkongsi kuasa atau rakan ada kongsi. Tuhan yang sama dengan Allah ni tak ada, kecuali yang 3 ni yang khusus saja. Ini pegangan yang dipegang oleh orang Mekah. Tapi konsep yang Nabi bawa adalah konsep tauhid. La ilaha illallah. Tuhan yang sebenar disembah itu semata-mata Allah. Yang lain bukan. Kalau kita ngaji dalam ilmu sifat 20 dengan Ustaz Mio Rafi esok, dia akan sebut nafi isbat. La tu nafi, menafikan Tuhan yang lain daripada Allah. Kemudian ada isbat. Illallah tu mengisbatkan, menetapkan Allah semata-mata Tuhan. Bila gabungkan nafi dengan isbat, dia punya mafhumnya adalah al-ma'bud bihaqin, ataupun Allah semata-mata Tuhan yang disembah. Allah sajalah yang layak disembah, yang lain tak layak. Benda yang tak layak ni, kalau sembah juga dia tak jadi. Walaupun ada juga orang buat. Tak layak untuk buat jadi sesuatu, tak layak. Contoh kalau imam, tak layak jadi imam. Sebab apa? Rukun semayang pun tak tahu. Jadi imam juga. Rosaklah semayang. Jadi, benda yang tak layak jadikan Tuhan, dijadikan Tuhan. Rosak kepada orang yang menyembah tu. Rosak pertama, rosak pemikiran dan rosak keyakinan. Jadi Nabi buat secara rahsia tertentu, orang-orang tertentu je, supaya orang Arab tak terkejut. Tak terkejut dengan benda yang dianggap baru, sedangkan benda ni dah lama. Mengajak menyembah Tuhan yang satu ni semenjak zaman Nabi Adam lagi. Rasulullah SAW hanya menyeru orang yang dipercayainya saja. Jadi siapa yang Rasulullah yakin boleh percaya, Rasulullah akan sampaikan cerita tentang Islam. Syirik ini bukan berlaku pada zaman Mekah je. Syirik yang pertama kali berlaku atas muka bumi zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh, syirik atau menyembah berhala Tuhan daripada Allah ni, yang pertama sekali dalam sejarah dunia adalah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh lah yang kena bertanggungjawab. Kerana dia Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh lah kena bertanggungjawab. Kerana umat Nabi Nuh lah yang telah pun menggagaskan gagasan penyembahan berhala ni. Dia lah yang mencipta patung daripada batu ataupun kayu untuk dijadikan Tuhan yang disembah, yang diminta, yang dimacam-macam. Jadi apa yang orang buat hari ini, dia kena tanggung. Sama juga dengan kaum Nabi Lut yang telah pun mencipta satu perbuatan luar tabi'i ni, berkahwin laki dengan laki ni. Orang mana yang ikut, dia kena tanggung di akhirat besok. Sebab dia yang menciptanya. Manusia yang ada akal yang menciptanya. Binatang pun tak pernah terfikir nak buat benda apa itu. Itu pun cerita yang nukur apa nama ni. Saya baru terbaca, bukan terdengar video dalam YouTube. Ada zaman 80-an tu kan. Orang lama kenal.
Adalah nama nak sebut pun orang tu mungkin dah meninggal kot, yang berjaya menukar apa nama ni alat kelaminnya jadi orang perempuan dan berkahwin pula tu. Isunya sangat kontroversi. Saya nak cerita kena rujuk cerita betul-betul, dapat cerita yang betul baru boleh cerita. Bukan yang baru ni, yang kita 2-3 tahun ni, bukan dia tu, ada lagi sebelum tu yang berjaya tahun tu, tahun awal kahwin pula tu. Tak boleh tak. Dia punya tengah nak buat satu benda untuk membolehkan dia beranak. Tak tahu lah. Kalau ada hari ni umurnya 70 tahun lebih kurang. Kalau ada hari ni. Orang-orang ramai tahu. Saya pun baru tahu 2-3 hari. Dia zaman sekarang senang dapat maklumat benda, tapi kita tahu sumber tu sumber yang betul tak betul dalam ni tak pasti. Tapi ada cerita macam itulah. Ni ada orang ramai boleh tahu cerita. Habis cerita itulah, siap. Jadi kena bertanggungjawab. Sama juga kita dekat kampung ni. Kalau benda buruk kita yang bawa. Contohlah, orang tak pernah mengisap shisha kampung ni. Kita bawanya. Tanggunglah. Selagi mana shisha berkampung dekat kampung ini. Shisha ni, dia ada pening-pening juga. Tak tahu dah. Saya lalu masa ngaji main, lalu tepi belah kedai pun saya tak tahan. Tapi kalau tengok bola tu, saya tahan dan tengok kedai Arab tu. Ambil RM1 beli teh, duduk dia susun bangku buka TV dia. Yang ngisap shisha belakang, letak tahan dia sikit. Habis tu lari lah. Pergi kena beli teh RM1 tak boleh tengok. Tiket ni kena beli teh RM1. Walaupun 2-3 game kita tengok. Kalau Piala Dunia tu disambung-sambung. Tapi dah beli sekali tu jadilah. RM1 satu gelas. Sekarang tak tahu. Bau ni memang tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan. Tak boleh tahan bau. Memang tak boleh tahan bau. Jadi kalau benda tu elok, kita apa dah. Jika kena beringat kita buat benda buruk, kena buat benda buruk tu orang akan tiru tu letih kita. Siap. Abu Bakar juga menyeru mereka yang dipercayainya di kalangan orang-orang Quraisy kepada Islam. Abu Bakar ni dia tak berdiam diri. Dia orang yang berpengaruh, dia orang yang kaya, dia orang yang bijak. Kenapa kita kata dia bijak? Sebab dia tak sembah berhala. Orang yang tak sembah berhala ni orang yang menggunakan pemikirannya dengan sewaras mungkin. Betul gaya. Dia tengok patung memang dikaji. Kita kaji benda ni. Dia tak boleh bergerak. Ini tak boleh, ini tak boleh. Kenapa? Minta. Dan sepanjang minta pun tak pernah dapat pun. Bercakap pelan dia tak dengar, bertempik pun tak dengar. Walaupun lubang telinganya ada, lubang telinga tak pasti. Jadi Abu Bakar menggunakan peranan dia dan pengaruh dia untuk menyeru orang-orang yang dia percayai. Di antara mereka yang berjaya didakwah oleh Abu Bakar dan menerima dakwah yang dibawanya ialah Uthman bin Affan. Pertamanya Uthman bin Affan. Abul As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf Al-Umawi Al-Quraisy. Apabila bapa Uthman bin Affan ni, kita tahulah khalifah Islam yang keempat. Dia ni juga menantu Rasulullah. Umur dengan Rasulullah lebih kurang 2 tahun, 3 tahun muda daripada Rasulullah. Lebih kurang gitulah. Ingat saya gitulah. Kalau salah boleh check dalam Google kan. Tak salah saya 2-3 tahun muda daripada Rasulullah. Ataupun 2-3 tahun muda daripada Sayyidina Abu Bakar. Tapi tak jauh lah dengan Rasulullah tu. Tak macam Sayyidina Ali dengan Rasulullah, jauh. Ni Sayyidina Uthman bin Affan. Dia berkahwin dengan anak Rasulullah, Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Dia kalau dia bukan salin tikur ni cerai kan? Kan cik? Salin tikur mesti cerai kan? Kalau meninggal tak panggil salin tikur lah. Kakak meninggal ambil adik, salin tikur juga. Tak kan? Jadi Sayyidina Uthman ni berkahwin dengan 2 puteri Rasulullah. Dia membebaskan Uthman. Usia Uthman ketika itu hampir kepada 30 tahun. Kalau ikut sini atau bawah tu. Di dalam kitab Al-Isabah. Isabah ni kalau tak salah saya, Al-Isabah fil Usuli Sahabah. Saya ada buku kita Isabah ni
kitab tulis nama-nama sahabat dia. Nama-nama sahabat dia. Dalam kitab itu menulis Uthman dilahirkan 6 tahun selepas berlakunya peristiwa tentera bergajah. Berdasarkan pendapat yang sahih. Dengan ini usianya ketika Rasulullah SAW diutuskan ialah 34 tahun. Bermakna Sayyidina Uthman muda daripada Rasulullah lebih kurang sekitar 6 tahun ataupun 7 tahun. Sebab dia kata Rasulullah terima wahyu itu umur 41 tahun. Dan kiranya tak jauh lah. Banyak. Kita baca seorang lagi lah. Az-Zubair bin Al-Awam bin Al-Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Abdul Uzza ni nama berhalil lah, Uzza. Hamba Uzza. Yang kita jangan ambil ni orang kita adil dah, saya nak sebut lebih tak nak adil ni. Nama berhalil. Adil berlaku. Sebab tengok Abdul ni. Abdul Uzza. Oh, ini betul nama Abdul Uzza. Uzza tu berhalil. Abdul Uzza, Abdul Latta, Abdul Uzza paling banyak. Dan ada yang perempuan ni ada dalam yang sebut dekat Safa dan Marwah ni ada berhala tau. Setiap kali orang Mekah zaman jahiliah akan bersa'i, orang Arab pada awal ni, salah si Ibn Abbas, dia menyebut orang peringkat awal dia tak ada bersa'i. Sebab sa'i tu dia teringat ke orang Mekah bila bersa'i, dia akan usap kepala berhala tu. Di Bukit Safa namanya Isaf, kita istilam lah menghadap ke Kaabah. Di Bukit Marwah namanya Na'ilah. Memang ada orang bernama Na'ilah. Na'ilah tu maksudnya bagus. Cuma dalam sejarah Islam ni sial lah budak tu besok kalau tiba-tiba dia ngaji sirah, dia terbaca berhala Na'ilah, oh jenuh dia kena kata tu. Na'ilah tu maksud dia bagus lah, Na'ilah tu. Tapi Abdul Uzza ni memang tak ada bagus lah. Hamba kepada Uzza memang nak nampak Arab punya nama anak, nampak Arab pun nama Abdul Uzza ni berhenti. Jadi kita kaji. Sebab itu kita kan sunat bila buh nama anak tu kita buat tahnik. Sebab itu sunat menamakan anak hari ke-7. Kita 7 hari dalam perut kita dah bernama dah. 7 hari kelahiran tu. Kita ada namanya bincang, biasa suami isteri bincang kita nak buat ni. Isytihar tu hari ke-7. Jadi isytihar tu selepas kita bawa anak kita, saya cadang nak buat nama ni ustaz, nama anak ni begini-begini. Ustaz kata, oh bagus nama ni bagus. Lah tu. Oh nama ni nama berhala, mikir ni kena tukar lain. Kan ada panduan situ tu. Jadi kita tukar lah. Itu sunnah tu hari ke-7. Kita menamakan anak. Hari ke-7. Lepas itu lepas kita pun jabatan pendaftaran 14 hari. Sempat lagi lah. Lepas ada buah nama tu baru hantar borang. Jadi untuk buah nama tu. Jadi nama-nama yang dia tidak siap. Jadi Zubair bin Al-Awam, kita habiskan Zubair. Zubair bin Al-Awam ni dia birah Rasulullah. Birah. Zubair berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Rasulullah berkahwin dengan Siti Aisyah binti Abu Bakar. Ibunya bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Bapa saudara Zubair mengikatnya dan melemaskannya dalam kepulan asap supaya kembali berpegang dengan agama datuk nenek mereka. Saya ada berkawan dengan, ada dengar cerita, boleh sebut ke, kawan kena tahan ISA. Ini isu politik kan, tak boleh sebut. Dia nak sebut dia punya bentuk penyiasatan tu. Kawan ni cerita, dia sebut bukan macam ni lah. Dia sokok kepala kawan tu dengan tong tin, dia isap rokok, dia embus kat dalam tu. Penuh asap itu. Dia kaburkan saya. Kawan ni kabur. Yang lain saya boleh tahan, yang ini saya tak boleh tahan. Tumbang saya tu. Sebab asap tu. Yang ini kena kat Zubair bin Al-Awam ni. Dia kepui ke asap, lalu dia suai kat kawan ni sampai lemah dengan asap tu. Kita tak payahlah dikurung dengan asap tu, kita merut, bukan kita lemah. Jadi ini power hebat asap ni. Allah membantunya dengan menetapkan pendirian. Ketika ini kalau hati lembik, iman hati tak kuat, iman tak kokoh, kita akan lari. Sebab kita ni mudah cerita macam orang lemah. Orang lemah nombor satu dia. Tapi memang begitu pun kalau dalam bab keselamatan bomba, kalau orang terbakar, nombor satu diri kita dulu.
Macam orang kapal terbang, kita dulu ambil oksigen, jangan kira orang lain. Jadi memang orang terdesak, dia akan buat apa-apa. Tapi bab ini keimanan yang luar biasa pada para sahabat-sahabat yang awal ini, dia panggil sabiqunal awwalun. Dalam surah Waqiah dia sebutkan. Ketika itu beliau berada dalam usia remaja yang belum mencapai umur baligh. Kitab Al-Istilab menyebut daripada Urwah, katanya Zubair menganut Islam ketika usia 12 tahun. Juga diriwayatkan daripada Urwah yang mengatakan Zubair menganut Islam ketika berusia 16 tahun. Jadi kalau ikut pandangan bawah ni namanya tahqiq. Tahqiq kalau cakap Melayu apa? Kalau buku tu ada orang cuba komen dengan kajian baru. Orang dulu tulis mungkin ada kesilapan fakta, dia komen. Sebenarnya bukan di sini, sebenarnya di sini. Dengan kajian. Dia panggil tu komentar kot. Kalau kita dalam tulisan Melayu, Arab dia panggil tahqiq. Tahqiq. Jadi ditahqiqkan oleh tuan kitab ni, pentahqiq dia tulis itu nama dia. Tak ingat nama depan tu. Jadi dia sebut umur ni lebih kurang dalam belasan tahun dah, tapi masih kecil lah belasan tahun ni. Orang belasan tahun tapi sanggup mempertahankan Islam. Hebat Zubair bin Al-Awwam ni. Zubair bin Al-Awwam termasuk juga dalam 10 yang dijamin masuk syurga. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sambung Abdul Rahman bin Auf. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وفضل المرسلين والهام الملائكة المقربين يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Alif.